Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, pertama sekali Alhamdulillah, dengan sekitar berbaki 2 hari setengah sahaja lagi, borang aduan untuk pencarum memohon pengeluaran kredit BSP 2.0 telah pun mencecah, jumlahnya sebanyak 110 pengisian ataupun 110,000, maafkan saya, 110,000 pengisian ataupun 110,000 respon daripada pencarum-pencarum KWSP di luar sana. Jumlah ini adalah satu peningkatan sebanyak hampir 10,000 ataupun 9,000 lebih dalam masa tempoh satu hari saja, menunjukkan bahawa pencarum-pencarum di luar sana yang pada sebelum ini teragak-agak ataupun mempunyai pandangan ataupun pemikiran yang berbeza, sudah pun boleh menilai, sudah pun boleh melihat bahawa perjuangan ini adalah berada pada landasan yang betul. Jadi Alhamdulillah, nampak ramai yang sudah mula menunjukkan sokongan, ramai yang sudah mula menunjukkan minat mereka untuk mengisi borang aduan bagi memohon pengeluaran KWSP 2.0 ini. Jadi saya berharap sangat-sangat bagi mereka yang masih lagi belum menyisikan borang ini, yang masih lagi ada keraguan berkenaan dengan data peribadi dan juga sebagainya, yakinlah dan percayalah bahawa apa yang anda kongsikan itu insya-Allah selamat, malah ianya boleh dikatakan agak ringan, agak light, yang mana maklumat tersebut tidaklah boleh mendedahkan anda semua kepada sebarang ancaman yang berbahaya. Tetapi walau apapun, sama ada anda menyisikan borang tersebut ataupun anda tidak menyisikan borang tersebut, sentiasa berhati-hati dengan apa sahaja panggilan telefon, SMS ataupun apa sahaja perkara-perkara yang anda perolehi yang menunjukkan atau menyatakan ada sesuatu tindakan yang kita perlu lakukan melibatkan keuangan dengan kadar yang segera. Itu sama ada anda isi ataupun tidak isi, kita semua memang sudah terdedah kepada isu-isu berkaitan dengan skema ini. Okey, yang keduanya, apabila semalam saya menyatakan berkenaan dengan bahawa tuntutan ataupun permohonan bagi pengeluaran KWSP 2.0 ini adalah bersyarat berdasarkan kepada 3 kategori yang telah pun ditetapkan oleh Saudara Azmi Bugis bersama rakan-rakan dalam Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, yang mananya memfokuskan kepada suri rumah yang telah pun berhenti kerja, mereka yang berusia 35 tahun sehingga kepada 54 tahun yang telah pun berhenti kerja, yang mana bukan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan PKP. Jadi mereka ini mungkin terpaksa berhenti ataupun diberhentikan akibat kekangan-kekangan tertentu, seperti mungkin ada yang orang kata mengalami kemalangan sewaktu bekerja dan sebagainya, ada menerima pencen elat dan juga mungkin elon-elon tertentu. Jadi kita mengharapkan mereka ini sebenarnya tergolong dalam golongan yang dibenarkan untuk membuat pengeluaran pilihan, sama ada mereka nak keluarkan semua ataupun pada jumlah-jumlah yang tertentu. Dan yang ketiganya adalah bagi golongan B40 dan juga M40 yang masih lagi aktif mencarum, kita minta untuk dibenarkan keluar 30% daripada akaun KWSP. Berkenaan dengan akaun ini nanti saya akan jelaskan di akhir sekali. Okey, jadi respon yang saya peroleh adalah kenapa nak letakkan bersyarat, kenapa tak buat untuk semua saja. Okey, jadi seperti yang kita sedia maklum, pengeluaran dah berlaku sebanyak 4 kali, dan pengeluaran untuk kali keempat, pengeluaran khas KWSP itu sebenarnya sendiri adalah salah satu pengeluaran yang orang kata di luar jangkaan, serta pun banyak pihak yang telah melibatkan diri dan memberikan jaminan, memberikan janji bahawa ini adalah kali terakhir dan juga sebagainya. Tetapi keadaan sekarang ini tidaklah terlalu membantu pencarum-pencarum di luar sana, jadi kita minta lagi, tetapi dengan kita letakkan bersyarat. Namun begitu, kalau anda faham tentang syarat yang ketiga, syarat ketiga ni memfokuskan pada golongan B40 dan juga M40. Jadi bagi mereka di luar sana yang rata-rata daripada golongan B40 dan M40
kalaulah orang kata permohonan kita ni diluluskan dan kita punya syarat ataupun kriteria yang kita tetap ini diikuti. Jadi saya rasa tidak perlulah kita bimbang, kerana rata-rata yang memohon pengunduran ini adalah mereka yang berada dalam golongan B40 dan juga M40. T20 ini mungkin ada juga yang ingin membuat pengunduran, tetapi disebabkan kita letakkan syarat pencarum yang masih aktif. Jadi T20 ni kalau kata mereka pun masih aktif mencarum, jadi maksudnya mereka ni ada bekerja, menerima pendapatan dan juga allowance dan juga perkara-perkara yang berkenaan. Jadi kita membuat satu jangkaan yang mudah bahawa mereka ini masih boleh meneruskan kehidupan seharian mereka. Jadi kita nak kurangkan sikit orang kata jumlah yang boleh mengeluarkan wang ini. Jadi secara umumnya boleh katakan ramai juga rakyat yang masih lagi boleh, ataupun ramai lagi pencarum yang sebenarnya masih lagi boleh membuat pengeluaran ini jika diluluskan, kerana ianya disasarkan kepada sehingga golongan M40. Dan yang terakhir sekali adalah perkongsian daripada saudara Azmi Bugis. Mungkin kerana ada yang bertanyakan soalan, mungkin disebabkan oleh baki dalam akaun 2 yang mungkin sudah tidak ada lagi, ataupun baki akaun 2 mereka yang sikit dan sebagainya. Jadi tuntutan untuk kali ini kita fokuskan dengan meminta untuk menggunakan akaun 1 sepenuhnya. Ianya adalah sama seperti syarat ataupun kriteria bagi pengeluaran untuk air sinar dahulu, yang mana air sinar menggunakan akaun 1 100%. Dia tidak usik akaun 2. Lepas tu air citra dia akan guna kedua-dua akaun bergantung kepada baki akaun kedua terlebih dahulu. Sama juga dengan pengeluaran sebelum ini, dia akan gunakan kedua-dua akaun. Jadi untuk kali ini kita memfokuskan untuk menggunakan akaun 1 bagi membolehkan lebih ramai lagi pencarum untuk layak mendapat pengeluaran ataupun untuk boleh membuat pengeluaran ini jika pengeluaran ini diluluskan. Jadi itu adalah 3 ataupun 2 perkara yang kita kena faham, iaitu yang keduanya dia adalah secara bersyarat, tetapi syarat ni masih lagi menunjukkan bahawa ramai yang boleh membuat pengeluaran. Dan syarat yang ketiga ataupun perkara yang berikutnya adalah berkenaan dengan daripada akaun mana, daripada akaun 1, yang mana ianya membolehkan juga ramai pencarum di luar sana untuk orang kata dipertimbangkan untuk melakukan pengeluaran KWSP ini jika pengeluaran ini berjaya. Jadi untuk hari ini saya nak highlight berkenaan dengan 3 perkara ini. Dan bagi anda di luar sana yang mungkin mengenali, yang mungkin mengetahui mereka yang masih lagi belum menyisikan borang aduan untuk pencarum memohon mengeluarkan KWSP 2020 ini, ataupun masih lagi belum menyisikan borang ini anda sendiri, jadi dalam tempoh masa yang ada ini anda masih lagi boleh fikirkan dan masih lagi boleh mempertimbangkan untuk mengisi borang ini. Bersama-sama kita menunjukkan sokongan, bersama-sama kita bersatu, bersolidariti untuk menyokong perjuangan ini, dan tidak mustahil ianya boleh berjaya. Kalau ada yang ragu-ragu, seperti yang saya katakan sebelum ini, sudah 4 pengeluaran dibenarkan. Walaupun sebelum ini untuk pengeluaran air citra dan juga pengeluaran khas KWSP nampak seperti mustahil untuk diwujudkan ataupun mustahil untuk direalisasikan, tetapi ianya masih lagi terlaksana. Jangan berputus asa, teruskan dan berdoa. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang punya sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Video Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.